Datuk Azwan Effendi turut berkongsi pengalaman manis beliau sepanjang menyandang jawatan Datuk Paduka Maharajalela di Istana Negara. Banyak sebenarnya yang memberikan kenangan manis, tapi yang betul-betul tersemat di dalam hati saya mungkin Istiadat Pertabalan. Saya mengendali dan mengetuai Istiadat Pertabalan sebanyak 2 kali. Yang pertama, ketika almarhum Tuanku Abdul Halim ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong. Waktu itu saya memangku Datuk Paduka Maharajalela, jadi saya kena berperanan sebagai Datuk Paduka Maharajalela yang mengetuai istiadat. Yang keduanya adalah sewaktu Tuanku Al-Sultan Abdullah ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong. Jadi saya juga yang mengetuai istiadat pertabalan. Tapi banyak lagi saya ingat kenangan-kenangan manis yang tak boleh saya lupakan. Antaranya di istana ini kita berpeluang untuk berjumpa dengan ramai pemimpin besar. Apatah lagi dengan jawatan Datuk Paduka Maharajalela. Tapi yang paling saya ingat adalah bertemu dengan Presiden Barack Obama. Itu sesuatu yang menjadi kenangan manis. Kerana preparation towards the visit tu makan masa 3 bulan sebelum. Setiap hari kita dihubungi oleh pegawai-pegawai di Kedutaan Amerika Syarikat mendapatkan maklumat terperinci. Kita dibuat tapisan keselamatan kerana Presiden Amerika Syarikat merupakan seorang yang risikonya terlalu besar. Jadi semua perkara-perkara itu dia ambil tahu. Dan yang juga signifikan dalam perkhidmatan saya di Istana Negara ni yang mungkin tak boleh dilupakan adalah lawatan yang bagi saya begitu epik yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 dan Permaisuri Agong, iaitu Kembara Kenali Borneo. Yang itu adalah sesuatu yang bagi saya cukup manis kerana tak pernah dibuat oleh mana-mana Yang di-Pertuan Agong sebelum ini, di mana seorang baginda Pertuan Agong dan Permaisuri Agong, Yang Pertuan Agong memandu sendiri kenderaan dan melalui denai-denai jalan-jalan kampung bertemu dengan rakyat di Borneo, menyapa mereka, bersalaman, bertemu muka, merasai makanan-makanan di Sabah dan Sarawak. Ini sesuatu yang begitu istimewa kerana sambutannya cukup luar biasa. Selama tempoh saya 17 tahun di Istana Negara, belum pernah saya melihat Ketua Negara kita Yang Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong disambut dengan begitu meriah. Ada yang membawa bayi kecil dan yang paling menyayat hati pada satu ketika rombongan melalui jalan di Beaufort. Hujan begitu lebat, kita sangkakan tidak ada lagi orang yang tunggu di kiri dan kanan jalan, tetapi sangkaan kita meleset kerana ratusan orang tidak berganjak walaupun hujan dengan lebat. Dan tuanku pada waktu itu memilih untuk membuka tingkap dan juga melambai sehingga mengakibatkan baju tuanku juga basah lencun. Yang istimewanya, mereka datang tanpa diberikan apa-apa ganjaran. Masing-masing datang dengan kemahuan diri mereka sendiri, secara sukarela. Kerana ingin bertemu muka dengan Ketua Negara mereka dan Permaisuri Agong. Sampai saya ada jumpa seorang rakyat berbangsa Tionghoa, makcik dah umur tua, saya ingat umur dah 70 lebih. Dia tunggu 5 jam di Kota Kinabalu untuk bertemu Yang Pertuan Agong. Jadi saya tanya, kenapa anti tunggu 5 jam? Dia kata, seumur hidup dia, inilah dia rasakan peluang satu-satunya yang dia ada untuk bertemu muka dengan Pertuan Agong. Bila saya merapati dia dan nak bawa dia untuk bersalaman, dia tak nak. Dia kata dia takut. Dia tak biasa, tapi dia kata dia tengok dengan mata dia pun dah cukup. Dia takkan boleh lupa sampai bila-bila. Dia tengok tu pun dia kata dia akan ingat dan dia akan ceritakan pengalaman dia melihat sendiri wajah Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong dan boleh ceritakan kepada anak, cucu, cicit dan sebagainya.